أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya dapatlah kita hadir ke surau di tempat kita hari ini, di tempat tuan-tuan, untuk sama-sama kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita menyambung perkongsian kita berkenaan dengan dalam fiqh munakahat, dan hari ini kita membincangkan tentang perkara rujuk dan hukum yang berkaitan dengannya. Nikah, lepas tu berlaku perceraian, sama ada talak satu atau talak dua yang boleh dirujuk, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Rujuk ni boleh dilakukan selepas berlakunya satu talak ataupun dua talak secara raja'i. Bila secara raja'i itu maknanya rujuk, kembali. Raja'a, kembali. Maknanya kalau dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti mati, dan kepada kamilah, yakni kepada Allah, kamu dikembalikan. Maknanya turja'un tu asal daripada raja'a, kembali. Jadi rujuk ni kembali menjadi suami isteri. Hanya boleh selepas sama ada talak satu ataupun talak dua. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Sadaqallahul azim, ila akhir ayat. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pesan, ingatkan kepada kita ni, tuan-tuan, sebagai suami ni, talak yang boleh dirujuk ni dua kali sahaja. Talak satu raja'i, talak dua raja'i. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka hendaklah kamu ambil isteri kamu tu dengan cara yang baik,
ataupun lepaskan dengan cara yang baik. Maknanya ambil cara yang baik secara akad nikah, lepas pun secara yang baik. Maknanya rujuk ni boleh 2 kali sahaja selepas talak. Kalau yang kali ketiga dah tak boleh rujuk, dia tak jadi raja'i, dia jadi ba'in. Ba'in ni tak boleh dirujuk. Ba'in ni ada 2 pula. Ba'in kubra, ba'in kubra, ba'in sughra. Ba'in sughra ni boleh, tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Ba'in kubra tu talak 3 lah. Tak boleh rujuk kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Baik, kita bincangkan berkenaan dengan rujuk dan hukum yang berkaitan dengannya. Talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya adalah dalam satu daripada keadaan berikut. Tengok keadaan-keadaannya lah. Yang pertama, mengenai suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan. Macam mana sebelum berlaku persetubuhan tu, selepas akad nikah tu, suami menceraikannya. Yang kedua, suami menceraikan isterinya dengan tebus talak, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Yang ketiga, suami menceraikan isterinya selepas persetubuhan dengan talak 1 atau 2. Yang keempat, suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Ini dibincangkan, ya. Okey, kita masuk satu-satu dulu. Suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan, iaitu talak, berlaku talak sebelum persetubuhan. Pernah berlaku satu kes lah tuan-tuan kan. Siang tadi tu baru akad nikah. Malam tu mungkin yelah, pasangan biasalah, semua kepenatan majlis, termasuklah pengantin-pengantin kan. Lepas tu si isteri ni kepenatan kan. Si suami ni ialah mengajaklah melakukan persetubuhan. Maknanya tidurlah dulu, rehatkan badan kan. Lepas tu ialah biasa keletihan tu bau malam, biasanya bau ke pagi lah. Kadang tak sedar kan, terlupalah nak set jam dan sekian-sekian semua kan. Lepas tu si suami sebelum tidur tu cakap, ini baru siang tadi tu akad nikah majlis tu. Kalau kamu maknanya tak melakukan persetubuhan pada malam ini, maka esoknya jatuh talak. Tiba-tiba terlajak sampai subuh. Terlajak sampai subuh. Dah keesokannya hari ini ni. Kalau waktu kebiasaan kelaziman kita tu, kebiasaan esoknya start bila? Start pukul 12 kan? Kebiasaannya lah. Kalau dalam Islam tu mula bila? Ada yang meriwayatkan lepas asar kan? Ada yang kata lepas maghrib, ada yang kata lepas isyak. Maknanya kita ni jangan terburu-buru, jangan terlalu menghukum. Peringatan kepada suami lah, yang terutamanya yang baru kahwin. Maka sedar-sedar si isteri tu ingatkan, awak ingat tak malam tadi awak cakap apa? Dah si suami dah serabut, lagilah serabut. Kalau dia tak lafaz, selesai masalah. Tak panjang cerita. Kalau mengikut hukum syarak tu tuan-tuan, kalau disabitkan sahnya jatuh talak tu, maka kalaulah jatuh talak 1, boleh, tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Terpaksalah cakap dengan walinya semula. Kena telan lah.
Kalau kena marah lah dengan walinya. Apalah kamu ni sekian-sekian kan. Jadi kena sabar ya. Kalau step yang pertama pun tak sabar, macam manalah step-step yang seterusnya. Peringatan kepada pengantin-pengantin baru ni ataupun pengantin-pengantin muda ni ya. Baik, talak sebelum persetubuhan. Apabila suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan perkahwinannya, maka terputus sama sekali, yakni bain, terputus. Okay. Iaitu yang tidak boleh rujuk, kerana isteri tidak wajib beriddah, tidak melakukan persetubuhan. Okay. Maknanya tidak bercampur. Ni kena terus terang jawablah. Apabila tidak bercampur suami isteri tu, benih suami tu tak masuk ke perempuan itu, maknanya tak ada iddah. Apabila tidak berlaku persetubuhan, apabila berlaku talak sebelum persetubuhan, maka si isteri itu terputus perkahwinan itu dan tidak perlu beriddah. Tidak melakukan persetubuhan ataupun tidak pernah melakukan persetubuhan sejak perkahwinan disebabkan perkara-perkara tertentu. Mungkin sebab penyakit ke, mungkin sebab jarak jauh ke, ataupun sejak akad nikah tak pernah tinggal bersama ke, ya, berlaku juga. Jadi tuan-tuan, sekiranya berlaku perceraian, tidak melakukan persetubuhan, maka si isteri itu tidak perlu beriddah. Katalah hari ini bercerai, sebelum tu tak pernah bersama, sikit pun tak ada kan? Tak pernah langsung, maka apabila bercerai, si isteri itu tidak wajib beriddah. Katalah lepas tu dia nak nikah dengan lelaki lain, boleh ke tidak? Bolehlah. Terus diuruskan. Maknanya tuan-tuan, dia tidak melalui tempoh iddah tu selama 3 kali suci ataupun 3 bulan, ya, mengikut keadaan-keadaan tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, yakni persetubuhan itu, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitung masanya. Bila tak ada iddah, dia tak boleh rujuk lah. Rujuk hanya boleh sekiranya isteri itu ada iddah sahaja. Itu kaedah dia. Macam mana dia ada iddah? Sekiranya dalam perkahwinan itu pernah berlaku persetubuhan. Itu saja. Kalau tak pernah berlaku persetubuhan, maka tak perlu beriddah. Maka nafkah iddah pun tak wajib diberi kepada bekas isteri tu. Memang tak ada iddah, apa nak bagi? Tak wujudlah nafkah tu. Nafkah iddah hanya wujud dalam tempoh iddah saja, di mana selepas semasa perkahwinan tu pernah berlaku persetubuhan. Justeru isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 tersebut tidak halal bagi suaminya, melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru boleh nikah semula.
Maknanya talak tu tinggal 2 lah kalau dia nikah semula. Itu kaedah dia. Katalah dia lafazkan talak kepada si isteri tu, tak pernah berlaku persetubuhan, lepas tu menyesal dia nak nikah semula dengan isteri yang asal itu. Apabila telah nikah semula, talaknya tinggal 2 walaupun dia nikah semula, sebab kepada akad nikah asal yang pertama. Dia bukan bila dah kembali akad nikah tu kembali balik jadi 3, tak. Kecuali kalau dia nikah dengan suami yang lain dan pernah berlaku persetubuhan. Ini ada dibincangkan kitab-kitab fiqh lah, ulama-ulama tentang berkenaan dengan nikah semula yang pernah berlaku persetubuhan sebelum ini tidak, talaknya tinggal berapa, tinggal ada 2 ke, ada 3 ke, ataupun 1 saja ke tinggal. Itu semua dibincangkan. Melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru atas pilihan dan persetujuan isteri itu. Bila dah perkahwinan pertama itu berlaku perceraian yang tak pernah berlaku persetubuhan sebelum itu, maka kalau nak nikah semula, kena akad nikah yang baru, mas kahwin yang baru. Sebab bila dah terputus perkahwinan itu secara tidak ada iddah, si isteri tu dah bebas dah, suka hati dia lah, dan pilihan atas persetujuan isteri itu, terpulanglah pada isteri tu. Kita tak boleh paksa, kita tak ada hak. Kalau rujuk tu ada hak lagi kita. Kalau rujuk dalam perkahwinan sebelum itu pernah berlaku persetubuhan, berlaku perceraian, kita nak rujuk, hak kita. Walaupun hukumnya menunjukkan isteri itu tidak setuju. Memang kalau lafaz tu mengikut rukun-rukun rujuk tu, maka kita kembali kepada suami isteri. Tapi tak bolehlah, kena juga tanya kepada isteri, macam mana kita ni nak kembali ke tidak sebagai suami isteri. Dalam tempoh iddah tu tempoh bertenang, tempoh bermuhasabah, sama ada nak kembali ataupun buat haluan masing-masing. Tetapi jika isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan dengan talak 3, yang tadi talak 1, talak 2 tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Yang ni pula berlaku sekiranya berlaku talak 3, maka dia tidak halal bagi bekas suaminya, melainkan isteri itu telah berkahwin dengan lelaki yang lain dan bersetubuh dengannya. Dalam perkara ini tuan-tuan, sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak, lepas tu berlaku terus direct cakap talak 3, maka sampai bila-bila si suami itu tidak boleh bernikah dengan isterinya itu, kecuali si isteri itu kahwin dengan lelaki lain dan pernah melakukan persetubuhan walaupun sekali. Lepas tu dia nak bercerai ikut kerelaan si suami itu ataupun persetujuan bersama. Setelah dia diceraikan dan habis tempoh iddah, barulah bekas suami yang menceraikannya itu dengan talak 3 dahulu mengahwininya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Dia tak boleh kau nikah dengan isteri ni, bekas isteri dia tu, lepas tu kau ceraikan dia.
Jangan sentuh tau. Tak boleh, tak cukup syarat. Nak ambil balik bekas isterinya itu, yang ditalakkan talak 3 itu, dia berkahwin lain dan pernah melakukan persetubuhan. Barulah kalau dia nak ambil bekas isteri itu, dan bercerai itu pun mengikut kerelaan si suami itu juga. Jangan paksa-paksa. Takut-takut talaknya pun tidak sah sekiranya dipaksa. Okey, ada soalan tuan-tuan tentang perkara ni? Talak yang belum berlaku persetubuhan. DJ? Tapi dalam kes-kes yang diterima, tak pernah lah dengar talak yang tak berlaku persetubuhan. Kalau 1000 tu adalah 1. Jaranglah berlaku. Tu sebab bila pernah berlaku persetubuhan, maka bercerai si isteri tu, maka dia ada hak untuk menuntut nafkah iddah. Nafkah iddah ni apa tuan-tuan? Tempoh dia beriddah tu 3 kali suci. Dia macam nafkah isteri jugalah. Pakai, makan, minum, tempat tinggal, hanya dalam tempoh iddah sahaja. Itu yang dibenarkan oleh syarak. Yang lebih tu tak wajib. Tapi kalau nak bagi, terpulang sebelum dia berkahwin lain. Baik, yang tadi talak sebelum persetubuhan. Yang kedua, perceraian dengan tebus talak, khulu'. Kalau lepas akad nikah kan ada lafaz ta'liq belakang tu kan. Sekiranya dia adukan ke mahkamah syariah dan disabitkan oleh mahkamah syariah, maka dan diserahkan, sekarang ni berapa? RM10 bagi pihak saya, dalam lafaz itulah, maka jatuhlah talak secara talak khulu'. Khulu' tu maknanya tebus talak. Dia menebus dirinya. Apabila perceraian khulu' berlaku perkahwinannya putus sama sekali, bain. Bila dia tebus talak tuan-tuan, si isteri tu tebus talak seperti yang pernah dilafazkan oleh si suami itu, sama ada yang pernah berlaku semasa akad nikah tu, yang khulu' tu, yang lafaz ta'liq tu, ataupun lafaz biasa. Kau kalau nak bercerai dengan aku, kau kena bagi aku 500,000. Contoh. Si isteri tu pun bagi 500,000. Itu tebus talak. Dia tebus diri dia. Okey, tak apa. Maka bila si isteri tu bagi 500,000 menebuskan dirinya bagi kepada si suami, maka terputus perkahwinan itu apabila disahkan dan disabitkan oleh mahkamah. Bila putus sama sekali dinamakan apa? Bain. Bain tu terputus terus, tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula apabila berlaku talak kali pertama ataupun kali kedua sahaja. Okey. Yang tidak boleh rujuk, sama ada khulu' sebelum atau selepas persetubuhan. Sebelum lagi lah tak boleh, selepas pun tak boleh, sebab dia dah menebus diri dia. Sehubungan itu dia boleh mengahwini bekas isterinya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula sekiranya berlaku talak kali pertama dan kali kedua sahaja. Ni kita kena ulang-ulang jugalah supaya kita faham.
Bila boleh rujuk, bila tak boleh rujuk. Bila boleh nikah semula. Bila keadaan-keadaannya yang tertentu. Macam ta'liq tu tuan-tuan, cerai ta'liq. Cerai ta'liq yang dalam akad nikah tu, kalau diadukan ke mahkamah syariah dan kemudian disabitkan, kemudian diberikan berapa yang dia lafaz ketika masa akad lepas akad nikah tu. Sekarang ni RM10 lafaz. Kalau masa saya nikah tu RM1. RM1 bagi je. Maknanya ketika itulah yang sekarang ni ta'liq ni, kalau tak silap saya lah RM10 di negeri Selangor. Maka bila disabitkan aduan dan mahkamah terima, kemudian diberi kepada mahkamah RM10 bagi pihak suami itu, maka berlakulah perceraian secara khulu. Disebabkan apa? Mungkin si suami tu hilang entah ke mana. Tak boleh tebus, tak boleh si suami tu nak melafazkan. Talak ni hanya boleh dilakukan, berlaku hanya suami melafazkan talak saja. Tapi kalau si suami itu tak pernah datang mahkamah, boleh berlaku perceraian ke tidak? Boleh. Secara fasah ataupun secara ta'liq. Maknanya peringatan kepada semualah. Jangan kita fikir si suami itu tak pernah datang, tak pernah lafaz, maka tak boleh berlaku perceraian. Maka mahkamah boleh menentukan sama ada berlaku perceraian ataupun tidak. Baik. Yang ketiga, perceraian dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan. Tadi sebelum persetubuhan, ni selepas persetubuhan. Apabila isteri diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan, maka suami boleh rujuk kepada isterinya atas kehendaknya sendiri, walaupun si isteri itu tak setuju. Maka boleh rujuk, sebab dia masih berpegang kepada akad nikah yang asal, selagi masih dalam iddah dan dalam tempoh iddah saja. Macam mana pula kalau saya rujuk ustaz, tapi si isteri tu tak setuju, sah ke? Sah. Kalau ada pertikaian tentang rujuk ini, si isteri tak setuju, maka kena hadir ke mahkamah syariah, buat pengesahan rujuk. Buat pengesahan rujuk. Pengesahan rujuk ni hanya boleh dibuat keadaan-keadaan tertentu sekiranya salah satu pihak tak setuju. Biasanya isterilah tak setuju, yang boleh melafazkan rujuk tu suami. Ataupun dia lama dah rujuk tapi tak pernah dilaporkan di pejabat agama, maka kena disahkan dahulu di mahkamah. Takut-takut terlupa sah ke tidak ni, tak pernah diadukan ke pejabat agama. Rujuk ni tuan-tuan hanya boleh dilakukan di pejabat agama sahaja. Maka contohlah dia ada lafazkan sendiri kan di luar mahkamah kan, maka dia nak selesaikan, ustaz macam mana kalau kami nak rujuk semula, daftar dulu kes, dah dapat risik pembayaran pendaftaran lafaz talak ni, maka pergi ke pejabat agama buat untuk rujuk. Pastikan suami dan isteri itu setuju nak rujuk. Bila setuju, adalah borang yang akan dikeluarkan oleh
pejabat agama. Lagi satu tuan-tuan, kalau nak rujuk ni pastikan walaupun kita ada hak, si suami tu ada hak untuk rujuk tuan-tuan, pastikan si isteri tu setuju dan boleh berdamai. Kalau kita semata-mata si suami tu pentingkan diri sendiri, mentang-mentang dia boleh rujuk bila-bila masa, walaupun bukan di pejabat agama, dia boleh rujuk sesuka hati dia. Kena diingat juga, kalau si isteri tu tak nak ataupun tak boleh nak meneruskan perkahwinan, pun tak jadi juga, nanti panjang cerita. Masalah itu, masalah ini, tak hormat suami itu kan. Jadi nanti berlaku proses yang lain pula. Jadi kena pastikan dua-dua bersetuju. Boleh rujuk kepada isterinya atas kehendaknya sendiri berdasarkan akad nikah dan mas kahwinnya yang masih wujud, selagi tempoh iddah isteri belum berakhir. Ketika dalam iddah saja. Sebelum ni ada pernah dibincangkan macam mana tempoh iddahnya. Nanti yang akan datang tuan-tuan, kita akan lebih detail lagi tentang iddah. Senang dia punya sifirnya tuan-tuan. Sekiranya datang haid yang kali ketiga tu selepas berlaku perceraian, dah tak boleh rujuk dah. Contohlah, hari ini berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian hari ini, dah mula suci yang pertama. Bila penamat suci pertama, haid yang pertama tu, lepas tu dia dah mandi hadas, suci yang kedua. Bila penamat suci yang kedua, haid yang kedua tu, itu penamat dia. Lepas tu mandi hadas, bermula suci yang ketiga. Bila bermula suci yang ketiga, penamat suci yang ketiga itu, bermula haid yang ketiga itu, barulah si suami tu tak boleh rujuk. Dia dalam tempoh iddah saja. Bila dah berlaku haid yang kali ketiga itu, walaupun sedikit ketika itu haidnya keluar, maka tak boleh rujuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Suami-suami mereka berhak, ada hak. Tapi adalah ayat selepas tu, sekiranya pihak-pihak hendak berdamai. Firman Allah Subhanahu wa taala juga yang saya bacakan di awal mula-mula tadi, pembukaan tadi tuan-tuan, at-talaqu marwatan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Shadaqallahul azim. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali sahaja. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Maknanya ambil cara yang baik, ikut proses-proses, prosedur-prosedur yang dah disusun. Lepas tu ada interview pejabat agama, boleh tak wali tu menikahkan, tengok tarikh mak ayahnya, tengok tarikh lahirnya sesuai, boleh ke tidak? Boleh. Si bapa tu boleh menikahkannya. Kalau cerai secara baik, lepaskan secara baik, pun ikut proses-proses yang tertentu. Tak boleh buang macam tu saja, lepas macam tu saja. Kena buat secara baik.
Contohnya cuba pergi kaunseling ke, tak boleh didamaikan, baru datang ke mahkamah, dapatkan penerangan, dan sebaik-baiknya lafaz di depan hakim syar'i, dengan kebenaran hakim. Tujuan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya selepas diceraikan tidak akan terjadi, melainkan dengan rujuk semula. Memegang terus tu maknanya bila dah rujuk tu, jaga betul-betul dah. Dah berdamai, jangan bergaduh lagi. Jadi maknanya talak satu, talak dua boleh dirujuk. Macam mana kalau talak dua terus, tak pernah talak satu, terus talak dua pun boleh rujuk. Dia sebut tiga saja tak boleh. Macam mana pula dia bercerai talak satu atau talak dua, tapi tak pernah melafazkan, baik macam tu saja, baik macam tu, dan berlaku persetubuhan. Sah ke tidak rujuk tu? Tidak sah. Rujuk ni hanya boleh dilafaz saja dalam mazhab Syafi'i. Aku rujuk kamu. Kalau persetubuhan tak sah. Kalau mazhab Hanafi dia sah. Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Mengikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tuan-tuan, dia sebut terus talak tiga, dia jadi satu. Kalau mazhab Syafi'i, talak tiga terus tiga. Kerana apa? Bagi pengajaran kepada si suami itu supaya berhati-hati. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah ingatkan, at-talaqu marratan. Talak tu boleh dua kali saja. Lafaz tu dua talak saja yang boleh dirujuk. Maka fa imsakum bima'rufin, ambil secara baik, au tasrihum bi ihsan, lepaskan secara baik. Bila dah ambil secara baik, komitmen ataupun jaga betul-betul. Kalau lepas secara baik, ikut step-step. Talak satu kali pertama, talak kedua kali pertama, kali kedua, rujuk balik, kemudian tak boleh berdamai, barulah. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi 3 kali peluang. Bukannya kita boleh terburu-buru. Hadis Nabi SAW, saya baca maksudnya. Daripada Umar, Rasulullah SAW telah menceraikan Hafsah, kemudian baginda rujuk semula. Itu kisahnya lah. Baik, saya habiskan dengan bahagian ini dulu. Cara rujuk memadailah. Suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau ke pangkuanku dan perkahwinanku. Mesti ada perkataan rujuk tu. Itu direct, soreh. Macam mana pula saya kembali kepada awak, itu kiasan. Niatnya apa? Mesti ada. Maknanya niatnya rujuk. Saya sayang awak lagi lah. Rujuk pun boleh sayang, sayang pun boleh rujuk, tak sayang pun boleh rujuk. Maknanya kena ada kalimah rujuk tu. Walau bagaimanapun kata-kata suami ini sunat disaksikan 2 orang. Sunat, supaya pihak-pihak yang saksi tu tahu, oh, si suami isteri ni ada masalah, dah bercerai. Dia tahu dia dah kembali kepada sebagai suami isteri. Takut apa tuan-tuan? Masyarakat kan, ataupun sesiapa yang mengetahui, bukan dia dah bercerai ke? Rupanya ada saksi yang membantu. Sebab itu tuan-tuan, proses di mahkamah, kalau dah berlaku perceraian atau perujuk, surat mahkamah itulah yang penting, yang dinamakan penghakiman.
Bukankah kau dah bercerai ke? Tengok, tunjukkan dokumen. Itulah yang penting, kegunaan untuk di masa hadapan. Keadaan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashhidu zawai adlim minkum, sadaqallahul azim, dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Okey. Maknanya sebaik-baiknya ada saksi. Dalam hubungan ini, apabila suami rujuk, dia masih mempunyai baki talak, iaitu 2 talak. Jika telah menjatuhkan talak 1, ni contohlah lafaz talak tu, aku ceraikan kamu talak 1. Okey. Dan 1 talak jika talak 2. Kalau dia lafazkan lagi 1, talak 1 kali ke-2. Namun jika suami tidak rujuk sehingga tempoh iddah berakhir, maka perkahwinannya terputus. Jadi apa? Bain. Dalam tempoh iddah raj'i, dah habis iddah, jadi bain, terputus dah. Tatkala itu tiada cara lain untuk kembali, yakni rujuk kepada isterinya, melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin baru dan pilihan isteri itu sendiri. Dia dah bebas, terpulang dia nak terima suaminya yang asal ke tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Bukan peringatan kepada bekas suami, maka peringatan juga kepada wali. Contohnya nak berdamailah, si wali tu pula tak bagi, jangan. Jangan tu bukannya kena berbincang lah. Kamu kena ingat ni, masalah-masalah macam ni, lepas ni ada masalah, berbincang. Jangan mudah melafazkan talak. Apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak, sekiranya dia nak berbaik semula, maka jika hak rujuk bekas suami masih ada, pastilah dia tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana lelaki yang disukainya. Dalam tempoh iddah ni tuan-tuan, si isteri tu tak boleh bernikah dengan mana-mana lelaki. Kalau dalam tempoh iddah itu dia berkahwin dengan lelaki yang lain, maka perkahwinan itu terbatal. Tunggu sampai habis iddahnya. Kalaulah ada anak kita ke ataupun adik-beradik kita ke tuan-tuan, yang perempuan lah nak nikah dengan lelaki lain, kamu dah habis iddah ke belum? Tanya betul-betul. Jangan benarkan begitu saja, kena tanya supaya kita dapat kepastian. Kalau betul-betul lah, kalau dia tipu, dia tanggung lah. Yang penting tindakan kita tu kita dah bertanya. Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja untuk perbincangan kali ini. Talak sebelum persetubuhan jika berlaku, tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula sekiranya berlaku talak 1 atau talak 2 sahaja. Okey. Perceraian secara tebus khulu, tebus talak, pun tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula.
Kemudian perceraian talak 1, talak 2 selepas berlaku persetubuhan, dia boleh rujuk. Kalau talak 1 boleh rujuk lagi, talak 2 boleh rujuk lagi, dia jadi raji'i. Kalau terputus terus, bain. Kalau raji'i, rujuk. Maka kalaulah dalam tempoh iddah itu dia boleh rujuk semula dan kembali sebagai suami isteri. Bila dah habis iddah tu nanti tak rujuk lagi, maka dia jadi bain pula. Rujuk ni peringatan kita bersama tuan-tuan, rujuk hanya boleh dilakukan, hanya melafazkan rujuknya sahaja, tak boleh perbuatan, dalam mazhab Syafi'i yang dibincangkan. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan perkongsian pada kali ini. Lepas ni kita akan bincangkan tentang perceraian talak 3 akan datang insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tuan-tuan, ada soalan? Saya faham tuan-tuan insya-Allah. Kalau ada nanti kita bincanglah kat luar. Kita yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu adalah kelemahan, kekurangan diri saya. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit kefahaman apa yang kita bincangkan ini, dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan perkahwinan kita insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.